Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Ustaz Lambat. Hari ini kita akan berkelas tingkat 2 sebab kelas kita sedang diulang. Baik Ustaz. Okey kelas, saya nak semua buka buku pendidikan Islam. Tajuk tuntutan makanan halal lagi baik. Baiklah, Ustaz akan baca ayat Al-Quran serta terjemahannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Maksudnya, wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang dan nyata bagi kamu. Astagfirullahalazim. Bagi saya Ustaz, dari apa yang saya lihat dalam buku teks, ciri-ciri makanan yang baik ialah maksud saya kita sebagai umat Islam, kita dituntut agar mengambil makanan yang baik, bukan setakat halal je. Contoh makanan yang baik dalam buku teks ini, yang pertama ialah bersih, dan yang kedua ialah mesti berkhasiat, dan yang ketiga makanan yang seimbang, dan keempat kita makan mengikut keperluan. Makanan mengikut keperluan. Maksud makanan keperluan dalam buku teks apa yang saya lihat di sini seperti bijiran berserat tinggi. Bijirin. Bukan bijiran syawali. Bijirin. Terima kasih kawan. Bijirin berserat tinggi, sayur, protein tinggi dan buah-buahan. Baik Ustaz, berdasarkan buku teks yang saya baca Ustaz, makanan yang halal adalah makanan yang dibenarkan oleh syarak Ustaz. Dan makanan yang haram pula makanan yang tidak dibenarkan oleh syarak Ustaz. Jadi, kita dilarang makan, menjual dan membeli makanan yang haram. Keharusan sesuatu makanan tergantung pada 3 aspek. Kawan, dengar ya, apa 3 aspek? 3 aspek. Yang pertama, ramuan makanan adalah dari sumber yang halal. Dan yang kedua, cara memproses dan menyediakan makanan. Yang ketiga, cara mendapatkan makanan. Kita hendaklah berhati-hati memilih makanan agar terjamin halal dan baik. Penjual pula hendaklah memilih sumber makanan diyakini halal juga baik. Antara cara mendapatkan makanan yang halal dan baik termasuklah melihat kandungan bahan dan logo halal yang tertulis pada makanan. Oh, macam Terima kasih Ustaz. Kita akan membaca akibat pengambilan makanan yang haram. Kita hendaklah menghindari mengambil makanan yang haram karena ia dapat mengakibatkan kerusakan kesihatan jasmani dan rohani. Antara kesannya adalah, yang pertama adalah hati akan menjadi keras seperti batu. Yang kedua adalah kecerdasan minda akan terganggu. Yang ketiga, kita akan dibenci oleh masyarakat. Yang keempat adalah tidak mendapat kemanisan ibadah. Yang keenam adalah mendapat kemurkaan dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja daripada saya. okey. Perbezaan makanan halal dan haram ada 6 aspek. Pertama, bahan, proses, kandungan, kebersihan, kesihatan dan sumber. Okey, daripada segi bahan, makanan yang halal dimakan, manakala haram adalah makanan yang haram dimakan. Yang kedua, proses. Proses halal disembelih mengikut hukum syarak, manakala yang haram tidak disembelih oleh hukum syarak. Contohnya disembelih? Contohnya disembelih seperti ayam. Putus 2 urat. Urat yang pertama, urat halkum dan urat apa lagi Ustaz? Urat halkum dan urat mareh. Urat halkum dan urat mareh. Okey, manakala haram, contoh tidak mengikuti hukum syarak adalah dengan dalam budaya Cina, mereka menyembelih itik dengan mencucuk leher mereka dengan sesuatu benda yang tajam sehingga binatang itu mati. Manakala kandungan yang halal bebas daripada najis dan kotoran, maksudnya bersihlah. Haram bercampur dengan najis dan kotoran, haram hukumnya dimakan. Okey, kebersihan disimpan di tempat yang suci dan bersih, manakala haram disimpan di tempat yang bernajis. Seterusnya, kesihatan. Bebas, halal, bebas daripada racun dan tidak memudaratkan kesihatan. Maksudnya sihatlah. Haram, mengandungi racun dan mampu memudaratkan kesihatan. Contohnya, haram dimakan seperti
seperti benda-benda yang beracun lah. Contohnya cendawan yang beracun, ular, ikan macam ikan beracun. Seterusnya, sumber diperoleh daripada cara yang sah, manakala haram diperoleh daripada sumber yang haram. Okey, contohnya halal. Bapak kerja cari duit. Itu adalah sumber yang halal. Contohnya sumber yang haram adalah dengan mencuri. Okey. Sesuatu makanan yang halal hendaklah diperoleh melalui cara yang diharuskan oleh syarak, iaitu melalui jual beli yang sah atau menerima secara percuma. Yang sah atau menerima secara percuma, tetapi bukan secara suah atau perjudian. Contohnya hadiah. Contohnya macam rasuah. Duit golokan. Macam duit sogok. Macam itulah. Okey. Sampai di sini ulasan saya, Ustaz. Okay, kita nak simpulkan apa yang kita belajar hari ini. Saya nak Wan tolong simpulkan apa yang kita dapat dalam pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan daripada apa yang kita dah belajar dengan tajuk makanan yang halal, Ustaz. Jadi kesimpulan yang pertama, kita wajib mengambil makanan yang halal. Kerana apa? Kerana makanan yang halal memberikan kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani, rohani dan fizikal kita. Seterusnya yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah umat Islam perlu menjadi usahawan dalam memproses makanan halal. Sebab apa? Kerana ini bertujuan adalah untuk menjamin kehalalan makanan tersebut dan kualiti makanan yang terjamin. Yang ketiga adalah umat Islam hendaklah prihatin dalam aspek pengeluaran dan menepati hukum syarak dan mematuhi piawaian kesihatan. Maksudnya adalah sebagai umat Islam kita kena tahu apa yang wajib, yang menyebabkan haiwan itu sah disembelih dan boleh dimakan dan halal dagingnya untuk Betul. konsumsi. Sahabat, saya ada soalan.